Allahumma inni as'aluka. Jadi kan Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha. Itu ikut aja, tak ada tukar apa-apa. Wa minal rahmati syumulaha, ikut aja. Wa minal afiyati husulaha, ikut aja lah. Wa minal aisha arghadahu, ikut aja. Wa minal umri as'adah, ikut aja tu. Wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami ammahu, ikut aja tu. Wa minal fadli a'zabahu, tak ada payah tukar apa-apa dah. Wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kullana wa la takun alaina, ikut aja. Allahumma aqbal biwajhikal karim ilaina, ikut aja tu. Allahumma ahtim bi sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati amalana wa qrum bil afiyati uduwana wa asalana. Tak ada ubah apa-apa tu ya. Waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wa asbib sijala afwika ala dzunubina. Tak ada tukar apa-apa. Wa mun alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana. Pasal disebut na kalau ni tak boleh. Na tu dia kami bagi kata. Wa fi dinika ijtihadana, na dia tak apa. Kalau dia seorang ijtihadi. Wa alaika tawakkalana wa i'timadana, tak apa, ikut aja. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah, itu ikut itu. Wa'idna min mujibatin nadamat yaumal qiyamah wa hafif anna syarrul asrar, ikut juga. Wa'ati riqabana wa riqab abaina wa ummahatina, tak ada apa-apa tu ya. Wa auladina wa ashiratina min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabin nar birahmatika ya aziz. Ini puji-puji bagi Allah, tak payah tukar apa-apa. Ya aziz lagi, ya ghaffar, ya karim, ya sattar. Itu bukan ya Ibrahim Istar ya, ya sattar. Ya sattar, ya halim. Ada orang nama Halim tak? Ya halim. Artinya apa? Wahai yang lambat marah. Halim ni dia lambat marah, tahu? Tapi kalau dia pandang bahan tak sesuai nama tu. Ya? Ya sattar. Ya sattar. Ya sattar itu kita puji Allah Taala. Ya karim, ya sattar, bukan ya istar. Kalau ya istar nyaut Ibrahim Istar nanti. Ya sattar ya halim, lambat marah. Ya jabbar, yang mencukupkan apa yang tak cukup. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam doa kalau saya buat 3 kali tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya. Ini dah ya Rahman, ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah aku yang benar itu sebagai yang benar. Wa arinal batila batila. Tunjukkanlah yang batil itu sebagai yang batil. Tak ada sini. Warzuqna ittiba'ah, dan beri rezekilah kami untuk mengikuti yang kebenaran itu. Wala taj'al alayya tu alaina, tukar. Wala taj'al alaina, bukan alayya mutasyabiha fa'atba'al hawa. Allahumma inni, tukar apa? Tukar apa? Allahumma inna a'udzu, tukar tu. A'udzu jadi apa? Na'udzu. Ya. Na'udzu bika an amuta ila talabid dunya. Jangan aku mati ngejar dunia. Mudah-mudahan jangan ngejar dunia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, tengok Melayunya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon. Aku tu tukar kepada apa? Kami memohon. Kami memohon dari nikmat mana yang sempurnanya, nikmat biar sempurna. Minta kepada Tuhan supaya dapat nikmat yang sempurna. Dari pemeliharaan mana yang kekalnya. Kita minta supaya Allah pelihara kita dengan penuh kekekalan. Jangan sekejap-kejap pelihara, sekejap biar, sekejap pelihara, sekejap biar daripada sampai kita mati dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Minta. Dan rahmat mana yang menyeluruhnya. Rahmat biar menyeluruh. Dapat rahmat, apa kita buat biar dapat rahmat. Ngaji dapat rahmat, semayang dapat rahmat, berniaga dapat rahmat, ngajar dapat rahmat, berkebun dapat rahmat. Apa saja biar dapat rahmat.
Rahmat yang menyeluruh dari sifat apa yang didapatinya. Daripada sifat Allah itu yang maha sempurna, kita nak rahmat pun sempurna juga. Dari kehidupan biar yang senang lenangnya, hidup kita ni biar senang, biar lenang. Jangan banyak masalah, jangan banyak musibah, jangan banyak kerana. Dari unsur mana yang membahagiakan, kita minta bahagia, tak nak menderita, tak bahagia dalam hidup tu. Maknanya kita nak ketenangan jiwa, tak nak jiwa yang berserabut. Nak akan tenang jiwa, apa buat? Apa buat? Banyak berzikir kepada Allah, insya-Allah tenang jiwa, banyak berzikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub, kata Allah, ingatlah bahawa dengan banyak berzikir dengan Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Tak tenang jiwa banyak berzikir. Bukan nak tenang jiwa tengok televisyen bertambah serabut. Tak tenang jiwa minum arak. Masa minum arak tu hilanglah segala masalah. Udah hilang kuasa arak tu, udah datang balik masalah. Tak tenang jiwa isap dadah, betul? Lagi teruk. Dah sampai ke tagih tu lagi teruk. Jadi tak tenang jiwa apa buat? Banyak mengingati Allah. Banyak sembahyang. Nak rezeki jangan putih-putih, banyak sembahyang sunat. Lebih-lebih lagi sunat isyraq dan duha. Jangan tinggal sunat isyraq dan sunat duha. InsyaAllah rezeki akan datang kepada kita. Tak payah teruk mencarinya, rezeki datang. Kalau apa hendakkan hidup senang, hidup lapang. Tapi yang pentingnya sembahyang 5 waktu sehari semalam biar berjamaah bagi orang lelaki. Biar berjamaah. Dengar ke ni? Subuh berjamaah, Zuhur berjamaah, Asar berjemaah, Maghrib berjemaah, Isya pun berjemaah. Kalau tidak hidup lapang, kalau tidak masalah dalam hidup, tak usahlah berjemaah. Ini kalau tidak hidup lapang. Kerana di antara yang dijanjikan Allah Ta'ala, orang berjemaah itu ada 5. Pertama, dilapangkan hidupnya. Tapi syarat 5 waktu sehari malam, ya. Yang kedua, dilepaskan dari seksa kubur. Ndak kira tanda. Atas. Yang ketiga, dapat kitab amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat. Yang kelima, masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Mana tanda? Cek apa? Mana yang tanda? Jadi kalau tidak, buatlah. Subuh esok mana nak sembahyang? Di mana tempat yang ada berjemaah? Di masjid ni boleh, di surau boleh, di mana-mana saja. Asalkan berjemaah. Jangan perempuan. Top question. Perempuan apa dapat? Itu top question tu. SPM top question tu. Spot mesti yang keluar. Perempuan lagi senang. Kalau dia tak datang pun, dia galakkan suaminya datang, dia dapat tak pahala fadilat? Dia dapat tak? Dapat. Orang perempuan ni tak ada susah kerjanya. Tak payah berjuang di jalan Allah, tak payah mencari nafkah, tak payah berjamaah. Dia buat 4 perkara aja. Isteri ni, isteri, perempuan jadi isteri lah. 4 perkara aja. Pertama, semayang 5 waktu sehari malam, jangan tuang. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Puasa sunat tu payah, puasa aja yang wajib bulan Ramadan. Yang ketiga, taat 100% kepada suami. Ini yang kanjai ada mana? Yang payah nak apa tu? Itu tak dapat lah. Atau yang hidup seorang, carilah pasangan. Apa payahnya? Carilah pasangan, apa susahnya? Ada lagi tau. 4 tadi, Yang ketiga tadi, taat 100% kepada suaminya. Yang keempat, apa? Jaga betul-betul, pelihara betul-betul hak suami.
Tahu hak suami? Harta suami, ya, apa lagi? Rumah suami, marwah suami, lagi apa lagi? Yang di badan isteri itu semua hak suami itu tahu. Jaga, jangan bagi orang lain tengok rambut dia, jangan bagi orang lain tengok tengkuk dia, jangan bagi orang lain tengok kaki dia. Semua itu artinya menutup aurat dia. Jaga, itu hak suami pula kita tahu. Kalau dapat buat empat ini, apa kata Nabi? Masuklah kamu dari mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki. Masuklah, from which door do you want? Enter into heaven through which door you want. Senang ke susah? Senang. Orang lelaki susah, kena berjemaah, kena berjuang di jalan Allah, kena mencari nafkah. Itu kerja lelaki. Perempuan senang aja. Saya pun kalau dapat tukar, saya nak tukar, tak ada, tak dapat. Siap. Ya. Okey. Mana kita tadi? Dari umur mana yang membahagiakan, dari keihsanan segala yang mencukupinya. Dengan ihsan, kita nak ihsan dah. Allah bagi ihsan kepada kita, Allah bagi kasih sayang kepada kita, yang cukup. Ya. Dari kenikmatan apa yang umumnya, nikmat-nikmat yang umum tu biar kita dapat, minta dengan Allah. Dari kelebihan biar yang enaknya, kelebihan tu biar yang enak-enak aja kita minta. Lagi dari kelembutan yang banyak manfaatnya, dengan kelembutan Allah Taala. Ya, Allah pandang dengan kelembutan, Allah kendalikan hidup kita dengan penuh kelembutan. Orang pun lembut aja tengok kita. Tak ada pula berserabut, orang tengok kita lembut aja, orang tengok kita, ya. Orang cakap dengan kita pun lembut aja. Tak ada pula nengkin aja kerja, ya. Itu minta dengan Allah. Ya Allah, dampingilah kami. Ya Allah, rapat dengan kami, hampir dengan kami, jangan jauh dari kami, ya. Dan jangan menindas kami. Nampak tu? Ya Allah, jangan tindas kami. Tindas seperti apa? Diberi kami sesuatu yang kami sukar untuk mengendalikannya. Dibaginya musibah kita tak tahan, ya. Dibaginya berbagai perkara, ya. Didatangkannya keraguan tentang Islam, itu bahaya tu, ya. Ya, dibaginya keraguan tentang Islam. Didatangkannya iblis menyesatkan kita, nak cuba menyesatkan kita, itu yang kita bahaya tu, minta tu. Jangan kamu menindas kami, ya Allah. Kita minta dengan Allah. Ya Allah, tunjukkanlah wajahmu yang mulia kepada kami. Nak minta tengok Allah. Dapat ke tengok Allah? Dapat ke? Di dunia ni tak dapat. Nak tengok Allah di mana? Di syurga baru dapat. Bermakna kita minta dengan Allah tu tak secara langsung supaya dimasukkan ke dalam syurga. Faham ni? Kerana kita hanya boleh melihat Allah di dalam syurga. Dicolik tak jumpa. Diguna mesah tak jumpa. Dijaham tak jumpa. Ya, dijeram tak jumpa. Di mana nak jumpa dengan Allah? Di dalam syurga. Tak nak masuk syurga? Ngapa? Dapat berjumpa dengan Allah Taala. Nak masuk syurga bukan teruk benar. Ya, syaratnya dua aja. Beriman dan beramal soleh, dapatlah syurga. Ini janji Allah. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah, ya. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi nak masuk syurga dua aja syaratnya. Senang ke susah? Senang ke susah? Sana orang dalam balik itu, senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu, ya. Macam tadilah nak masuk syurga ikut pintu mana tadi? Yang nombor 3 tu senang kan? Nak 100% taat kepada suami. Selagi tidak melanggar syariat. Tapi kalau suami suruh tak payah sembahyang lah, mau kita pergi bukan selesai, tak boleh. Kena deraka pada suami. Kalau suami kata jangan pergi mengaji, aku tak izin, dia kata macam datang juga. Kalau yang dia belajar tu fardu ain, dia boleh engkar dengan arahan suami. Kecuali kalau suami itu ustaz, dia nak ngajar, kau mau jangan pergi, kata suami.
Biar aku ajar kamu. Ketika itu haram dia pergi tahu. Biar aku ajar kamu ketika itu dia wajib belajar pada suaminya. Tapi kalau suaminya tak boleh nak ajar, dia boleh langgar perintah suami itu, ya. Ya. Dia ada had yang boleh, ada yang tak boleh. Ya. Fardu ain saja. Belajar menjahit bukan fardu ain. Belajar masak bukan fardu ain. Lebih-lebih lagi belajar nari kuda kepang, itu bukan fardu ain. Ya. Dia hendak yang fardu ain saja. Ya. Boleh apa? Boleh bantah kehendak suami tu. Mana dia? Ya Allah, dampingilah kami dan jangan menindas kami. Ya Allah, tunjukkanlah wajahmu yang mulia kepada kami. Ya Allah, akhirilah ajal kami dengan kebahagiaan. Nak mati husnul khatimah ke su'ul khatimah. Kali lagi. Nak mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang mana nak? Yang satu ke yang nombor 2? Ya Allah, husnul khatimah tu artinya baik, mati baik. Itu yang tu Imam selalu doa tu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah kesudahan aku dengan sebaik-baik kesudahan. Jadi nak mati apa? Husnul khatimah. Itu kebahagiaan itu namanya. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Bisu itu bukan tak bercakap, tak boleh bercakap, bukan. Dengan kejahatan, sejahat-jahat kesudahan. Itu artinya bisu'i. Su'i itu jahat, ya. Janganlah kamu sudahkan aku dengan sejahat-jahat kesudahan. Ya. Kalau mati biarlah kita dalam keadaan beriman. Ya. Tempat mati tak kira, lantak dari mana pun tak apa. Asalkan kita sedang mengerjakan perkara yang mengikut syariat Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau mati dalam masjid pun tengah ngumpat orang mati macam. Dia tengah ngumpat, dia cuba mati macam. Dum macam. Baik ke jahat matinya? Jahat. Tapi kalau dia mati dalam tandas, mesti jahat ke? Mati dalam tanda berselemui tai itu pada badan dia, mati jahat ke? Tak tentu jahat. Tak tentu. Kalau diikut adab-adab masuk tandas, dia jadi hamba Allah yang baik. Tiba-tiba mati dalam tandas tu, baik ke jahat matinya? Baik. Sebab itu kita buat apa saja biar mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu Islam ni dah lengkap, tuan-tuan dan puan-puan. Apa saja kita buat ada peraturannya dalam Islam. Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak nguap? Ada ke tak ada? Ada ke Islam mengajar kita macam mana nak berosin? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak mamam? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak Ada belaka. Ya. Kalau yang kecil-kecil itu pun ada. Ya, pendidikan tak ada ke? Ekonomi tak ada ke? Perniagaan tak ada ke? Nikah kahwin tak ada ke? Kenduri kenara tak ada ke? Jadi masalahnya kita tak nak ikut cara Islam. Itu aja masalahnya. Bila pendidikan kan tak nak ikut pendidikan Islam. Ikut pendidikan dari barat. Maka masalahlah anak kita. Gagal kita melahirkan anak-anak yang soleh. Kerana apa? Kerana kita ikut pendidikan daripada barat. Nilai-nilai barat itu kita masuk ke dalam pendidikan anak-anak kita. Akhirnya gagal kita melahirkan anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ibu bapa. Itu yang berlaku hari ini. Bapa dah tua, anak sehat, segar, dihantarkannya bapa tu ke rumah orang tua-tua. Ada ke dah? Ya, padahal anaknya ada 10 tu. 10 orang anak tak lalu nak jaga seorang bapa. Seorang bapa boleh jaga 10 orang anak. Tapi 10 orang anak tak lalu nak menjaga seorang bapa. Berlaku ke dah hari ni? Cuba pergi ke rumah orang tua, tanya, pakcik ada tak anak? Ada. Berapa orang? Ada 8. Seorang tu DO, seorang tu magistrate,
Seorang tu peguam, seorang tu accountant, seorang tu tokek ikan kan dia orang lain ya. Gagal dia ya. Pasal pendidikan tak ikut cara Islam. Sebab itu tuan-tuan, saya lah yang nak ngaburkan saya je, bukan nak ngaburkan tuan-tuan orang lain ya. Anak saya sekolah biasa ni hanya setakat darjah 6 aja. Bila tingkat 1 mesti saya hantar ke sekolah agama. Semua dia, every one of them. Bila tingkat 1 semua dihantar sekolah agama. Berjaya tak berjaya pun tidak. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan perempuan, semayangnya kita tak ada apa? Tak ada risau, tak ada gaduh ya. Kemana pun dia pergi, insya-Allah mereka akan mengerjakan semayang. Depan kita lah, di belakang wallahu alam. Mana kita tahu kan ya? Lepas tu. Soal rezeki itu Allah yang menentukannya. Kadang-kadang kita takut benar nak bagi anak kita pendidikan agama. Esok nak jadi apa? Takkanlah nak baca doa je katanya. Tapi setakat ini insya-Allah lah anak-anak saya tak ada menyusahkan saya. Dalam cara makan minum tak ada menyusahkan saya. Minta duit pun tak. Dia memang bagi duit ada. Tapi bukan bagi saya duit, bagi maknya lah. Saya ngedit aja lah. Tahu kan ngedit? Bedit-bedit aja. Ngedit pun tak dapat. Maknya je dapat. Tapi paling kurangnya semayangnya tak adalah kita rumah hangat, tak ada gaduh ya. Itu dia, itu paling kurang natijahnya, hasilnya. Kenapa kita didik dia melalui pendidikan Islam ya. Semua, every one of them macam tu. Kemudian mana kita tadi? Nak berjumpa tadi ya. Jangan menindas kami ya Allah, tunjukkanlah wajah-Mu yang mulia kepada kami ya Allah, akhirilah ajal kami dengan kebahagiaan, tunaikanlah segala cita-cita kami dengan tambahan, tambahkan siang dan malam kami dengan keafiatan. Apa itu keafiatan? Kesejahteraan ya. Sampaikan tujuan kami dan kesudahan kami kepada rahmat-Mu. Kita nak minta rahmat Allah Ta'ala, kerana orang yang masuk syurga hanya boleh masuk kalau Allah bagi rahmat. Tak ada rahmat Allah tak masuk syurga. Kita minta benar rahmat Allah Ta'ala itu ya. Kemana dengan rahmat-Mu. Curahkanlah kemurahan keampunan-Mu ke atas dosa-dosa kami. Minta ampunlah segala dosa-dosa kami. Ada orang tak berdosa angkat tangan. Semua berdosa. Jadi kita minta Allah ampunkan dosa kita ya. Gerakkan diri kami untuk membetulkan segala keaiban kami. Mana yang aib-aib yang kita buat dulu-dulu tu, tutupkan, jangan dikeluarkan balik. Jangan ditunjukkan nanti di padang mahsyar. Jangan ditunjukkan kita buat dosa di tengah muda-muda tu. Jangan ditunjukkan ya, dia tengah makan seluar pendek, jangan tunjukkan. Tahukah ada orang makan seluar pendek dulu? Tahu tak tahu tak lah. Jangan tunjukkan. Ya. Ya. Jangan tunjukkan tengah ngambil nombor ekor tu. Jangan tunjukkan. Padam. Delete semua. Tahu delete? Delete apa? Padamkan semua tu. Yang maksiat-maksiat tu. Lagi? Jadikanlah takwa bekalan kami. Biar bekalan kami tu berbekal dengan sifat takwa. Kerana tuan-tuan dan perempuan, hanya sifat takwa sahaja yang dapat jaminan dari Allah Ta'ala. Tak ada takwa, no guarantee from Allah. Hendakkan Allah garanti, kena sifat takwa. Takwa tu ialah kamu buat segala yang disuruh, kamu tinggalkan segala yang dilarang. Itu takwa. Senang ke susah? Senang ya? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang ya. Sekali lagi tanya orang sana, senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Apanya senang? Nyebutnya. Yang dilarang tu bukan senang nak ninggalkan tau. Senang ke nak ninggalkan ngumpat? Ya? Senang ke nak ninggalkan nengkin suami? Senang ke nak ninggalkannya? Nak marahkan suami, nengkin suami. Abang kau berlalu, senang kan? Ui, payah ya. Ya, tak percaya tanya suami-suami ni. Ada tak pernah kena tengking? Ya.
Nyebutnya senang, buatnya belum tahu ya. Suami pun begitu juga. Senang kan nak berlaku adil terhadap isterinya. Payah juga ya. Senang kan nak bercakap lemah lembut dengan isterinya. Payah juga. Jadi nyebutnya senang, buatnya belum tahu lagi ya. Tapi jadikan takwa itu, kerana Allah jamin orang yang bertakwa itu. Di dunia ini pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin. Di dunia ini Allah bagi dia selesaikan masalah dia. Ya, makhraja wa ya apa namanya? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan selesaikan masalah dia. Allah bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datang. Ada aja rezeki bagi Tuhan. Jadi tak ada payah-payah benar dia nak sampai tak kering seluar mencari rezeki. Allah datang ke rezeki itu ya. Allah jamin rezeki orang yang bertakwa tu. Tok guru saya kemarin tengah ngajar apa ni, saya depan dia, datang cucunya. Tok kata, "Apa nak duit nak beli apa?" kata ingat saya. Dia pun ngambil tali pinggang Mekah tu. Tahu tali pinggang Mekah? Ambil tali pinggang Mekah tu, dia keluarkan duit. Ya Allah, berkesoi-kesoi duitnya. Terbeliak mata saya tengoknya. Saya masih tu cikgu tahu. Cikgu gaji 1,000 lebih masa tu. Tapi duit saya tak sampai banyak itu, banyak. Kenapa? Kerana dia duduknya di masjid aja. Bertakwa, semayang tak tinggal, berjemaah tak tinggal. Dia hantar adik cucunya tu pagi-pagi subuh tu ke masjid, malam karang baru dia ambil dia cucu tu. Dah lepas isyak baru dia ambil dia cucunya balik. Jadi duduknya di mana? Dalam masjid tu lah, di situlah dia iktikaf. Bayangkan tuan-tuan, pahala iktikaf daripada pagi sampai ke isyak. Banyak ke sikit? Sikit ke banyak pahalanya. Itu tok guru saya kemarin umurnya 100 tahun. 100 tahun lebih. Baca kitab bukan besar ini, tulisnya kecil lagi. Tak ada pakai cermin. Itu dia. Mana di Tambun. Tuan-tuan kalau pergi masjid lama Tambun, ada kat corner dia. Tapi lagi tak ada, dah meninggal dah. Ada satu orang tua tu. Itu dia. Haji Husin namanya. Itu tok guru saya. Saya ngaji Aqidatun Najin tu dengan dia lah. Aqidatun Najin tu senang ke? Siapa ada pernah baca kitab Aqidatun Najin? Kok susah tu. Dengan dia lah saya belajar. Saya ngajar petang tau. Ngajar petang. Masa tu tak ada bagi dia, saya ngajar pagi, ngajar petang. Dengan kerana ada kursus tentang macam mana dia geram sikit dengan saya, tak ada bagi dia ngajar pagi. Dia bagi dia ngajar petang. Lepas subuh saya pergilah naik motor, pergi ke masjid tu, ngaji dengan dia. Bila belah petang baru ngajar sekolah betul. Itu dia. Tutup guru saya. Bukan terus-terus dapat aja. There is no such thing as instant ulama, no such thing. You have got to earn your peace before God gives you the necessary ilmu ya. Faham ke ni? Tak faham tidak lah mana buat dia. Kena belajar baru dah dapat. Lagi apa? Mana dia? Dalam beragama kepadamu. Kita ni sentiasa peka dengan Islam ya. Dalam beragama kepadamu segala kesungguhan kami, dan kepadamu tawakal kami, dan pergantungan kami. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah kami ke atas jalan yang lurus. Itu yang kita baca setiap kali tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan lurus jalan apa? Jalan nabi-nabi, jalan wali-wali, jalan syahid syuhada, jalan-jalan para ulama. Itu jalan yang lurus ya. Nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu jalan lurus itu. Itu maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Lindungilah kami di dunia dari perkara-perkara yang menyebabkan sesalan nanti di akhirat, di hari kiamat. Jangan bagi kami lakukan sesuatu nanti yang kami menyesal di hari kiamat. Di hari kiamat. Ringankanlah kejahatan orang-orang yang jahat dari mengancam kami.
Kalau dia nak buat jahat pun biar ringan-ringan je. Jangan sampai sesuatu yang kita tak boleh nak yang tanggung. Biar yang ringan-ringan je yang boleh kita tanggung. Itu yang kita selalu baca tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kamu berarti kami sesuatu yang kami tak boleh tanggung. Allah pun tak pernah bila dia mendatangkan suatu ujian kepada kita yang kita tak boleh tanggung. Segala ujian dari Allah tu semuanya kita boleh tanggung belaka. Bebaskan tengkuk kami dan tengkuk ibu bapa kami. Allah maqtiq riqabana. Ya Allah, bebaskanlah tengkuk kami. Wa riqaba abaina, dan juga tengkuk ibu bapa kami. Lagi anak-anak kami dan kaum keluarga kami daripada siksa kubur dan fitnahnya. Jangan disiksa dalam kubur, jangan difitnah dalam kubur. Siapa lalu nanggung siksa kubur angkat tangan. Siksa kubur ada berapa? Ada 4 orang. Dekat dapat Dia tahu saya nak tanya itu. Sana siksa kubur ada berapa? 4. Yang pertama udang. Yang pertama soalan dan pukulan mungkar nakir. Tanyanya, man rabbuka? Apa jawab dia? Ontak hidup aku tahu ni apa? Dong baginya. Itu soalan dan pukulan. Wa man nabiyuka? Apa jawab dia? Apa jawab? I'm sorry, I do not know the answer. Katanya. Itu soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Yang kedua apa? Siksa kubur. Himpitan bumi. Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Udah tulis kata ni. Yang ketiga apa? Yang ni didatangkan ular dan kala menggigit-gigit, mematuk-matuk sampai hari kiamat. Yang keempat, dimasukkan ke dalam kubur tu api neraka. Itu 4 siksa. Yang mana lalu nohnya cakap kabur. Yang mana lalu nanggung ni. Itu dia 4 situ. Ini kita minta, ya Allah, lepaskanlah kami daripada siksa kubur dan fitnahnya, dan daripada siksa api neraka. Api neraka itu tahu 70 kali lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Bunganya je, bunga api neraka itu kekuatannya 70 kali lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Sekuat-kuat api dunia apa? Apa yang paling kuat api dunia ni? Laser paling kuat, besi pun hancur. Tapi api neraka itu 70 kali ganda lebih kuat daripada laser. Tahu? Itu api neraka ya. Tak ada siapa yang lalu menahan. Minta janganlah dimasukkan dalam neraka. Dengan penuh rahmat-Mu. Tak dapat masuk neraka tu ya, ataupun tak masuk neraka adalah dengan rahmat Allah Ta'ala. Wahai Tuhan Maha Perkasa, Ya Aziz, Maha Perkasa ya. Tuhan yang Maha Perkasa, bukan perkasa yang tu. Yang selalu buat demonstrasi itu, bukan perkasa itu. Ini perkasa, ni Allah yang Maha Perkasa. Ya Aziz, yang Maha Perkasa. Ya Ghaffar, apa tu Ya Ghaffar? Yang Maha Pengampun. Yang Maha Pengampun. Lagi Ya Aziz, Ya Ghaffar. Lagi Ya Karim, apa kata Ya Karim? Yang amat mulia. Di sini pemurah katanya, yang Maha Pemurah. Lagi Ya Sattar, apa kata Ya Sattar? Yang menutup keaiban. Dia menutup perkara yang memalukan kita. Siapa yang boleh tutup? Allah Ta'ala je. Itu keaiban kita tu. Jangan ditonjol-tonjolkan keaiban kita. Sebab itu tuan-tuan, kita dah tua-tua ni, jangan apa cerita pada orang muda-muda tentang kelakuan kita semasa muda dulu. Kadang-kadang orang muda tu tengah-tengah dengar kita cerita. Pakcik dulu tengah muda dulu. Tengah-tengah dia mendengarnya. Dia nak menunjukkan bahawa dia tu banyak pengalamannya. Jangan harus. Allah dah tutup. Allah dah tutup keaiban dia. Tiba-tiba dia buka balik keaibannya. Jangan pecahkan rahsia ketika muda-muda dulu. Tahu? Kalau dah tahu tak apalah. Macam tuan-tuan dan perempuan dah tahu. Tak payah buka pun dah tahu ya. Tapi jangan dibukakan ya.
Makcik dulu jadi ratu, tahu ratu apa? Ratu Jaham. Jangan ya, lantaklah apa pun. Jangan pecahkan rahsia. Kenapa? Kerana Allah sudah tutup rahsia kita. Tiba-tiba kita buka sendiri. Jangan ya. Lagi apa? Maha Pemadri, wahai Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penutup keaiban, Maha Penyantun. Allah juga Maha Penyantun. Penyantun itu apa tu? Dia Maha memberi santunan. Apa santun cakap? Dia penyantun, arti dia accommodate. Ya. Kehendak kita tu Allah accommodate. Allah tunaikan apa kehendak kita, itu penyantun. Dia tidak melakukan perkara yang kita tak gemuk. Itu penyantun. Maha penyantun. Lagi? Maha tinggi. Ya, yang Maha penyantun, Maha tinggi. Ya Sattar, ya Halim. Halim ni penyantun tau. Ya Jabbar. Ya Jabbar tu Maha tinggi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu dia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu sifat-sifat Allah belaka tu. Kita puji Allah ya. Kemudian ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kami yang benar itu sebagai kebenaran dan kurniakanlah kami untuk mengikutinya. Biar kita ngikut yang benar aja, jangan ngikut yang salah ya. Kerana dalam Islam ni semua ada. Apa pun semua ada dalam Islam. Biar kita ikut yang benar aja dalam Islam. Ya. Akhlak ada dalam Islam, pendidikan ada dalam Islam, hiburan ada tak dalam Islam. Biar kita berhibur cara Islam. Jangan berhibur cara orang kafir. Ini bila nak buat hiburan ikut K-pop macam. Ya. Ya, lepas tu anak dara kita naik atas pentas pula peluk penyanyi K-pop tu. Ya. Kadang-kadang malu kita ni menjadi orang Islam ya, orang Melayu yang beragama Islam. Kerana perangai anak-anak dara kita. Ditangkap gambar pula tu. Penari itu lelaki ke perempuan? Jantan ke betina? Jantan. Orang jantan bila dia peluk dia diam aja ke? Dia balas je balik. Yang kena peluk tu lelaki tu ya. Dia balasnya siapa yang kena balas? Anak dara kita lah, anak dara Melayu beragama Islam. Bertudung pula tu. Ya. Tidak kemalu rasanya. Inilah Allah sedang hina kita, tahu? Kerana Allah janjikan kehinaan. Pasal apa Allah hina kita? Kerana kita amalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Ini buat, ini tinggalkan, ini laksanakan, ini kita tak laksanakan, yang ini kita perjuangkan, yang ini kita tinggalkan. Maka Allah hina kita. Janji Allah tu, baca suratul Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kufur dengan setengah yang lain? Setengah buat, setengah tinggalkan, setengah ikut, setengah tak nak ikut, setengah diperjuangkan, setengah menentang. Kamu ni rafitu ke, kata Tuhan. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan yang lain bagi mereka yang berbuat demikian. Illa, melainkan khizyun fil hayatid dunya. Hina dalam kehidupan di dunia. Ini sekarang ni kita sedang dihina oleh Allah. Akhlak muda-mudi kita tak dapat nak dikawal lagi kita ni Johan belaka. Keda Johan yang negatif lah tu, bukan Johan positif. Johan belaka. Johan apa? Johan lepak. Siapa Johan lepak tu Haji? Kita lah, tak faham. Lagi Johan buang anak, orang apa? Orang Melayu beragama Islam. Lagi Johan Johan apa namanya, Bosia, Johan Bojan. Siapa? Orang Melayu yang beragama Islam. Bosia tu cakap Cina, Bojan pun cakap Cina, Johan orang Melayu. Kira betul orang Melayu ya. Siapa Johan Dadah?
Siapa Johan ada? Orang Melayu yang beragama Islam. Mengapa sekarang berlaku? Kerana dihina oleh Allah Ta'ala. Allah janji hina-hina lah. Dan di akhirat nanti mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Saya tak cerita akhirat sebab tak dapat dibuktikan. Orang yang dah pergi akhirat tu kita tak pernah pula dia hantar SMS dengan kita. Ada tak? Aku tengah teruk ni, ada tak? Siapa dah nerima kata? Kalau dia nerima, ini daripada sanu-sanu aku sedang berada di akhirat, aku sedang dipelukuk oleh mereka. Ada? Tak ada. Jadi kita tak cerita yang itu, tapi wajib yakin. Wajib kita percaya kerana ini firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam dunia ni cuba kita tengok. Umat Islam hina ke mulia? Tengok umat Islam di Iraq hina ke mulia? Umat Islam di Afghanistan hina ke mulia? Umat Islam di Palestin hina ke mulia? Umat Islam di Kashmir hina ke mulia? Di mana-mana umat Islam sedang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita minta dengan Allah ni ya. Ya penyantun, yang maha tinggi ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah kami yang benar sebagai kebenaran. Kita kena yang benar tu, buat yang benar je. Dan kurniakanlah kami untuk mengikutinya, bagi kami jalan nak ikut kebenaran itu. Dan janganlah sekali-kali engkau kelirukan kami sehingga kami mengikut apa yang ditunjuk oleh hawa nafsu kami. Jangan keliru. Yang benar, biar yang benar. Kita tahu dia itu benar dan kita ikut dia. Yang salah, tunjukkanlah kepada kami yang benda itu salah dan jauhi kami daripada perkara yang salah itu. Jadi doa ni sebenarnya ada sambungnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Ada sambung lagi. Ya, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, tunjukkanlah juga kepada kami yang batil itu sebagai yang batil. Dan jalan-jalan untuk menjauhi yang batil itu. Ada sambung doa. Tapi Imam Ghazali tak buat itu. Bukan maknanya saya lebih pandai dari Imam Ghazali. Bukan maknanya doa ini tak lengkap, ya, lengkap dah tu. Tapi sebagai kepahaman macam tu, ya. Ya. Dan janganlah sekali-kali engkau kelirukan kami hingga kami mengikuti apa yang ditunjuk hawa nafsu kami. Kalau ikut hawa nafsu, dia hendak yang jahat ke hendak yang baik? Dia hendak yang jahat aja. Innan nafsala ammaratum bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu nafsu wajibnya. Ngajak buat jahat aja. Dan mencegah untuk membuat kebaikan. Jangan bagi kami ikut hawa nafsu. Ya Tuhanku, aku berlindung diri kepadamu. Janganlah sampai aku mati kerana terus mengejar dunia. Jangan mati sampai ngejar dunia. Ya, kalau ngejar akhirat tak apa. Ya, mati di jalan raya tu nak semayang tak apa. Ya, mati di mana-mana lah. Kerana nak pergi majlis ilmu tak apa. Tapi kalau mati kerana nak pergi karaoke, apa macam? Nak pergi kepo, nak pergi naik kelab. Nak tengok apa? Nak tengok karaoke, apa macam? Tiba-tiba mati. Bayangkan ya. Itu yang kita tak nak tu ya. Biar mati dalam kita usaha untuk mencari akhirat. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung. Bukan ya Allah ya Tuhanku dia, ya Tuhan kami, aku berlindung. Allahumma inni, tulis ya. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika, kami minta lindung dengan kamu. An amutu, tak mau an amutu, an namutu ya. Amutu jadi namutu, supaya mati kami. Ila talabid dunia, kepada mengejar dunia. Jangan mati kerana nak ngejar dunia. Tuan-tuan yang membuat ngejar dunia ni bukannya mencari rezeki, walaupun kita makan rezeki itu di dunia, itu kira mengejar akhirat. Kerana kita mencari rezeki itu hukumnya wajib. Itu akhirat tu. Ngejar dunia ni mengejar benda-benda yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Ya, nak pergi Kuala Lumpur umpamanya, nak tengok WWE Smackdown. Dalam perjalanan langgar dengan lori, mati. Itu dia dunia namanya ya. Kenapa? Nak tengok apa? WWE Smackdown. Ataupun nak pergi kepo. Ya.
Kenapa? Nak tengok bola sepak Kelantan lawan dengan Perak. Dalam perjalanan Belanggur mati, ya betul. Untuk dunia pun tak akhirat tu. Ngejar dunia dia ngejar akhirat. Ngejar dunia lah, itu dikatakan dunia. Benda yang tidak ada faedah untuk akhirat, itu namanya dunia. Kalau dia mati dalam mencari nafkah, tak ada, itu akhirat. Dia nak menjaring ikan umpamanya. Jaring, sangkut jaring tu. Dia pun terjun dalam air tu. Terjun terus lemah dalam air tu. Itu dunia ke akhirat? Itu akhirat tu, ya, bukan dunia tu. Yang dikatakan dunia tu, dia tengah mencuri taut orang. Ada orang nahan taut, datang dia, curi je taut tu. Tiba-tiba mati. Karam sampahnya, matilah dia dah. Itu mati dunia ke akhirat? Mati dia.